subjek bahasa Melayu yang bertajuk Istimewanya Kami. Untuk pengetahuan murid-murid, tajuk Istimewanya Kami ini terdapat pada muka surat 188 dalam buku teks Bahasa Melayu tahun 6. Diharapkan semua murid sudah pun bersedia untuk mengikuti pembelajaran pada hari ini. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Standard pembelajaran pada hari ini iaitu 2.6.2 membaca bahan bukan sastera untuk menghasilkan idea baharu. Objektif pembelajaran pada hari ini iaitu pada akhir pembelajaran dan pemudahcaraan, murid akan dapat membaca bahan bukan sastera mengenai istimewanya kami untuk menghasilkan 3 idea baharu dalam bentuk grafik. Kedua, menulis sebuah ulasan tentang bahan bukan sastera dengan menggunakan ayat yang gramatis untuk menghasilkan idea baharu mengenai istimewanya kami dalam bentuk perenggan. Kriteria kejayaan pada hari ini iaitu murid berjaya membaca bahan bukan sastera mengenai istimewanya kami untuk menghasilkan 3 idea baharu dalam bentuk peta pelbagai alir. Kedua, murid berjaya menulis sebuah ulasan tentang bahan bukan sastera dengan menggunakan ayat yang gramatis untuk menghasilkan idea baharu mengenai istimewanya kami dalam bentuk perenggan. Baiklah murid-murid, mari kita membaca dan menjelaskan maklumat mengenai persamaan dan perbezaan antara kad prabayar sentuh dan lalu dengan kad prabayar telefon dalam bentuk peta buih berganda. Jadi di sini Cikgu Afan telah pun menunjukkan maklumat berkaitan kedua-dua jenis kad iaitu kad prabayar sentuh dan lalu dan kad yang kedua kad prabayar telefon. Jadi di sini sebelum kita menjelaskan maklumat berkaitan persamaan dan perbezaan bagi kedua-dua jenis kad ini, eloklah kita terlebih dahulu menjelaskan apakah itu kad prabayar sentuh dan lalu. Ya, kad prabayar sentuh dan lalu ini tentunya digunakan oleh pemandu kenderaan iaitu pengguna jalan raya iaitu lebuh raya utara selatan ataupun PLUS. Jadi di sini kad prabayar sentuh dan lalu ini dikenali sebagai kad touch and go. Sebab itunya ada touch, sentuh dan go itu lalu. Touch and go, sentuh dan lalu. Jadi kad ini digunakan oleh pemandu kenderaan untuk membayar tol yang terdapat di lebuh raya utara selatan. Yang kedua, kad prabayar telefon. Kad prabayar telefon ini merupakan kad yang digunakan oleh pengguna telefon bimbit ataupun telefon pintar. Jadinya di sini contoh kad prabayar telefon seperti Maxis, Celcom, Digi, U-Mobile ataupun XOX dan bermacam-macam lagi lah kad prabayar telefon yang terdapat di negara kita. Seterusnya kita lihat persamaan bagi kedua-dua jenis kad ini. Yang pertama, melancarkan urusan. Ya, tentunya dapat memudahkan urusan para pengguna. Yang kedua, mudah digunakan. Tentunya tidak menyusahkan para pengguna. Dan yang ketiga, tidak memerlukan wang tunai semasa menggunakannya. Maksudnya di sini, seseorang pengguna itu tidak memerlukan wang tunai secara fizikal. Yang kita dapat contohnya, kita dapat sentuhlah duit tersebut. Kita tidak menggunakan duit secara fizikal, tetapi kita menggunakan kad tersebut kerana kad tersebut mengandungi mata wang. Maksudnya sini ada duit lah dalam tu. Maksudnya kad tersebut mempunyai wang dan transaksi iaitu urusan pembayaran tersebut dilakukan secara dalam talian dan tidak menggunakan wang secara fizikal. Seperti duit yang kita sentuh itulah. Itulah maksudnya tidak memerlukan wang tunai semasa menggunakannya.
Seterusnya, kita beralih kepada maklumat berkaitan dengan perbezaan bagi kad prabayar sentuh dan lalu. Jadi kita lihat perbezaan yang pertama, seseorang pemandu jalan raya ataupun pengguna lebuh raya utara selatan dapat tambah nilai. Maksudnya di sini, seseorang pemandu jalan raya lebuh raya utara selatan ini perlu menambah nilai mata wang sekiranya wang yang terdapat dalam kad tersebut tidak mencukupi ataupun tidak ada wang. Maksudnya habislah wang yang terdapat dalam kad tersebut, perlulah menambah nilai mata wang supaya seseorang pemandu tersebut dapat melepasi tol yang terdapat di lebuh raya utara selatan supaya dapat melepasi tol tersebut untuk menuju ke destinasi yang diinginkan. Sekiranya wang tersebut tidak mencukupi ataupun tidak ada wang langsung ataupun kehabisan wang dalam kad prabayar sentuh dan lalu itu, maka seseorang itu tidak dapat melepasi penghadang tersebut dan tidak dapat menuju ke destinasi yang diinginkannya. Sungguh sedih dan kasihan sekiranya perkara ini berlaku kepada para pemandu. Kita lihat perbezaan yang kedua, iaitu kad prabayar sentuh dan lalu ini mempunyai penyata. Maksudnya di sini seseorang pemandu kenderaan dapat menyemak transaksi, iaitu kemasukan dan juga pengeluaran wang dalam kad tersebut. Seterusnya kita lihat maklumat berkaitan dengan perbezaan yang ketiga, memerlukan wang yang secukupnya. Tentunya Cikgu Afan sudah jelaskan tadi, seseorang pemandu itu mestilah ataupun memastikan perlunya wang yang secukupnya dalam kad tersebut supaya memudahkan urusan perjalanan di lebuh raya utara selatan. Sekiranya tidak mencukupi wang dalam kad tersebut ataupun kehabisan wang, maka boleh mengganggu pemandu kenderaan yang lain yang berada di belakang. Jadi di sini kita perlu memastikan wang dalam kad tersebut ada ataupun cukup bagi memudahkan urusan perjalanan di lebuh raya utara selatan. Kalau tak, habislah pemandu di belakang itu akan membunyikan horn. Jadi di sini sungguh malulah kalau kita pemandu tidak mencukupi wang untuk membayar tol tersebut. Seterusnya kita lihat maklumat yang keempat yang terakhir, iaitu perbezaan bagi kad prabayar sentuh dan lalu ini. Tentunya jaminan jika berlaku kerosakan kad. Kalaulah kad prabayar sentuh dan lalu ini ataupun kad touch and go ini rosak, maka ada jaminan. Maksudnya di sini tidak memerlukan bayaran tambahan ataupun bayaran denda. Jadi itulah maklumat berkaitan dengan perbezaan kad prabayar sentuh dan lalu. Seterusnya kita beralih kepada maklumat berkaitan perbezaan bagi kad prabayar telefon. Kita lihat perbezaan yang pertama di sini, iaitu seseorang pengguna telefon pastinya akan mendapat ganjaran. Apakah contoh ganjaran murid-murid? Ya, contoh ganjarannya seperti mendapat mata, dalam bahasa Inggeris dipanggil sebagai point. Jadi di sini contoh lain iaitu cendera hati, cendera mata, ada juga menyediakan pakej-pakej pelancongan, ada juga menyediakan ganjaran sempena ulang tahun kelahiran para pengguna. Jadi sungguh hebatlah kad ini kerana penggunanya mendapat ganjaran. Seterusnya perbezaan yang kedua iaitu dapat dijadikan sumber perniagaan. Maksudnya di sini kad prabayar telefon ini merupakan salah satu sumber perniagaan yang dapat menyediakan peluang pekerjaan kepada masyarakat kita pada hari ini. Seterusnya, perbezaan yang ketiga, kadar pembayaran murah dan lebih jimat. Tentunya
Kad prabayar telefon ini tidaklah terlalu mahal dan juga tidak membebankan para pengguna. Dan maklumat yang terakhir, perbezaannya yang keempat iaitu kemudahan melayari internet. Sudah tentu, kad prabayar telefon ini digunakan untuk para pengguna dapat melayari internet. Tentunya ada sesetengah telco, mungkin ada yang menyediakan pakej RM1 bagi satu hari untuk melayari internet, kan? Sungguh murah lah. Ada juga yang mengikut pakejnya lah, mengikut bulanan, mengikut mingguan, ataupun mengikut masa pun ada. Jadi di sini itulah contoh-contoh perbezaan bagi kad prabayar telefon. Diharapkan murid-murid dapatlah memahami persamaan dan juga perbezaan bagi kedua-dua jenis kad ini dengan sebaiknya. Seterusnya, mari kita menghasilkan idea baharu dengan menjelaskan maklumat tersurat dan maklumat tersirat mengenai istimewanya kami dalam bentuk peta pelbagai alir. Sebelum kita menghasilkan idea baharu, eloklah kita membaca maklumat yang dinyatakan di atas itu. Amar selalu melihat ayahnya menggunakan kad prabayar. Kad ini banyak memberikan manfaat kepada pengguna. Amar mendapat satu idea baharu. Dia ingin mencipta kad yang lebih canggih. Baiklah murid-murid, untuk kali ini murid-murid perlu membantu Amar untuk menghasilkan idea baharu, iaitu untuk mencipta kad yang lebih canggih. Jadi di sini Cikgu Afan pun telah membantu murid-murid untuk membantu Amar bagi mencipta kad yang lebih canggih. Jadi Cikgu Afan telah pun membantu murid-murid dengan menggunakan peta pelbagai alir. Kerana peta pelbagai alir ini tentunya ada maklumat tersurat dan juga maklumat tersirat. Jadi kita lihat maklumat tersurat yang pertama. Kad yang lebih canggih ini mestilah mesra pengguna. Jadi di sini supaya apa? Ya, perlu kita menjelaskan maklumat tersurat dengan menggunakan kata hubung pancangan keterangan. Contohnya KBS 2, kerana, bagi, supaya, demi, untuk, agar. Jadi pilihlah murid-murid penggunaan kata hubung pancangan keterangan tersebut. Jadi Cikgu Afan gunakan supaya. Supaya apa? Ya, maklumat tersiratnya supaya memudahkan kita menggunakannya pada bila-bila masa dan di mana-mana sahaja. Itulah maklumat tersirat. Seterusnya kita beralih kepada maklumat tersurat yang kedua, iaitu kadar pembayarannya murah dan pemberian diskaun yang istimewa. Itulah contoh kad yang lebih canggih yang perlu murid-murid bantu Amar. Jadi di sini kita perlu ada penjelasan. Jadi murid sama juga seperti tadi menggunakan kata hubung pancangan keterangan yang sesuai. Jadi Cikgu Afan gunakan agar. Agar apa? Ya, jadi di sini agar. Untuk mendapatkan maklumat tersiratnya di sebelah kanan itu agar dapat menjimatkan dan mengurangkan perbelanjaan wang para pengguna. Seterusnya, kita beralih kepada maklumat tersurat yang ketiga, mempunyai ciri-ciri keselamatan yang hebat. Itulah kad yang lebih canggih yang Amar mahukan. Jadi, kita perlu menjelaskannya. Jadi, kita gunakan kata hubung pancangan keterangan iaitu untuk. Jadi, untuk apa? Ya, maklumat tersiratnya di sebelah kanan untuk mengelakkan daripada kecurian data dan penipuan oleh penjenayah. Itu contoh maklumat tersirat. Jadi di sini Cikgu Afan telah menyediakan panduan lah ataupun cadangan jawapan
untuk menghasilkan idea baharu. Sekiranya murid-murid ada idea baharu yang lain yang lebih hebat berbanding Cikgu Afan, silalah murid-murid menggunakan idea yang murid-murid miliki itulah. Jadi, maklumat berkaitan dengan menghasilkan idea baharu ini, murid-murid dilarang ataupun tidak boleh menyimpang daripada pembelajaran kita pada hari ini, iaitu untuk menghasilkan idea baru, iaitu mencipta kad yang lebih canggih. Mestilah bersesuaian dengan topik pembelajaran pada hari ini. Oleh itu, diharapkan murid-murid dapatlah memahami maklumat tersurat dan maklumat tersirat ini dengan sebaiknya. Kini tiba masanya, mari kita tuliskan sebuah ulasan mengenai istimewanya kami secara berperenggan. Sila rujuk slide aktiviti 2 tadi untuk mendapatkan maklumat tersurat dan tersirat. Tuliskannya dalam buku penulisan. Baiklah murid-murid, untuk tugasan aktiviti yang ketiga ini sangatlah mudah, iaitu murid-murid perlu menulis sebuah ulasan, iaitu untuk menghasilkan idea baru seperti yang telah kita bincangkan tadi. Jadi di sini murid-murid perlu menghasilkan idea baru dalam bentuk perenggan, iaitu dalam bentuk ulasan lah. Kan? Tadi kita menjelaskannya dalam bentuk peta pelbagai alir. Sekarang kita mahu melihat kemahiran menulis murid untuk menghasilkan idea baharu. Oleh itu kita lihat P1 merujuk kepada perenggan pertama sebagai perenggan pendahuluan. Jadi di sini Cikgu Afan sudah sediakan perenggan yang pertama di sini. Jadi murid bolehlah salin semula. Sekiranya murid ada idea sendiri mengenai perenggan pendahuluan tersebut, silalah murid-murid menggunakan idea yang murid-murid ada itu, asalkan tidak menyimpang daripada pembelajaran kita pada hari ini. Seterusnya, P2 merujuk kepada perenggan kedua, iaitu membincangkan maklumat tersurat dan juga maklumat tersirat. Jadinya di sini murid-murid perlu melengkapkan perenggan yang kedua dengan menggunakan maklumat tersurat dan maklumat tersirat seperti yang kita jelaskan tadi dalam bentuk peta pelbagai alir. Jadi, murid pindahkan sahaja maklumat tersurat dan juga maklumat tersirat tadi ke dalam bentuk perenggan yang kedua ini. Kan? Sangatlah mudah. Dan di sini murid-murid perlu nyatakan maklumat tersurat dan tersirat bersama dengan penggunaan kata hubung pancangan keterangan seperti yang murid dapat lihat di sinilah. Ikut saja, iaitu supaya, agar dan untuk. Seterusnya, P3 merujuk kepada perenggan yang ketiga, iaitu perenggan yang merujuk kepada penutup bagi ulasan ini. Jadi di sini pun Cikgu Afan telah pun membantu murid-murid menyediakan perenggan penutup. Jadi sekiranya murid ada idea yang tersendiri mengenai perenggan penutup tersebut, silalah murid-murid untuk menulis perenggan penutup mengikut idea murid-murid tersendiri. Jadi murid-murid dapatlah menyiapkan tugasan ini dengan sebaiknya. Selamat berjaya ya murid-murid. Semoga kita bertemu lagi dalam pembelajaran dan pemudahcaraan pada hari yang lain. Sekian, terima kasih.